Bagi mengenang jasa Lee Hak Wei selaku jaguh lompat tinggi negara, Majlis Sukan Negara akan melantik Hak Wei sebagai jurulatih pelapis negara. Hak Wei dijangka melapor diri pada April dan kembali bekerjasama dengan bekas jurulatihnya Alexander Gasparian yang kekal bersama skuad senior. Setakat ini tiada sebarang ketetapan jumlah atlet muda yang akan diletakkan di bawah jagaan Hak Wei. Hak Wei mungkin bertindak sebagai pemantau pada Sukma September nanti dalam menapis bakat baru acara lompat tinggi. Jadi pengalaman yang beliau gunakan tu bolehlah digunakan untuk melatih atletik muda lah, untuk pelapis pada masa akan datang. Memang kita sekarang ni agak ketandusan dari segi atlet lompat tinggi. Jadi dengan pelantikan Hak Wei nanti kita harap beliau akan menyumbang tenaga dan kepakan beliau untuk menjadi jurulatih bagi sukan olahraga cuma acara lompat tinggi. Kita telah pun meminta pihak KOM untuk mengukuhkan cadangan pada kita. Sebenarnya Hak Wei sendiri pun telah menyerahkan permohonan beliau pada pihak KOM untuk dimajukan pada pihak MSN. Dan masa terdekat ni kita akan buat pelantikan lah. Okey, selepas lebih 2 tahun tak bersua muka, hari ini saya bersama dengan jaguh lompat tinggi negara iaitu Lee Hak Wei. Kali terakhir berjumpa adalah di Sukan SEA Filipina 2019 dan hari ini ceritanya berbeza kerana Hak Wei mengumumkan dia meninggalkan sukan kegemarannya iaitu lompat tinggi. Saya fikir ia satu keputusan yang agak sukar buat Hak Wei. Apa pun Hak Wei, kita nak ucapkan selamat datang ke studio Nadia Arena. 24 jam selepas you umum untuk bersara. Apa perasaan you sekarang ni? Sekarang saya rasa lagi relax lah sebab saya itu tanggungjawab tu sudah letak. Tak macam dulu saya ada tanggungjawab, ada macam kita mau pergi SEA Games, Commonwealth Games, Asian Games dengan ada Olympic Games. Itu ialah kita punya tanggungjawab. Kita kena pergi qualify, kena pergi qualify dengan ada training lagi. So you rasa bebanan di bahu you dah kurang? Sangat kurang sekarang. Sangat kurang. Rasa lega lah. Ya. Okey, sebelum you buat keputusan ni, boleh tak you kongsikan? Kalau saya rasa mungkin sebulan tak tidur nak fikir nak tinggalkan sukan yang dah jadi macam a part of your life lah, dah jadi darah daging kan. Mesti susah nak buat keputusan ni. Betul. Ini benda ialah sangat benda. Memang susah nak buka itu mulut yang mau bersara tu sebab kita still love the sports. Lepas tu sudah buka itu mulut tu, dan sudah itu kita punya hati pun sudah sudah sebab kita punya itu tanggungjawab sudah selesai. Dah macam boleh tarik nafas lega lah. Yeah. Okey, bila you kata you dah buka mulut nak bagi tahu yang you nak bersara, the first person yang you share tentang hasrat you nak bersara tu siapa? First saya akan cakap dengan sama family dulu. My wife, saya sudah bincang dia sebelum tu 2 weeks before saya bersara tu, saya sudah bincang dengan dia macam mana saya itu bersara, lepas tu saya nak jalan macam ni. Dan lepas tu saya akan call sama coach, I want it from saya sudah nak retires. Dia cakap okay. Lepas tu dia akan jadi satu coach yang bagus. Tapi kena ikut apa yang sekarang saya ajar you punya benda, kena ada satu program tu bagi yang atlet baru. You kena pergi sendiri, macam rasa itu coach macam mana. So dia coach you sendiri bagi galakkan lah, bagi support untuk you explore coaching lepas ni. Yes. Saya akan ikut dia untuk belajar macam mana nak expose satu national punya atlet, training dengan national punya atlet sebab saya training pun budak-budak saja. Sekarang kena training high level sikit untuk pelapis punya junior. Saya kena lagi berusaha lagi untuk catch up sama coach. Okey, tadi kan you ada mention you are first person you bagi tahu adalah your wife dengan your family. Kita tahu yang Hak Wei ni sebenarnya dia seorang family man tau. Dia sangat rasa sayang keluarga lah. Keluarga is number one kan selain pada you punya kerjaya. So bila you bagi tahu your family, apa respon diorang bila you bagi tahu saya dah memang nak bersara lah? Bila you bagi tahu to your wife, to your family, apa respon mereka? Mereka memang dah bersedia ke untuk
peralihan baru dalam hidup you? Masa tu saya cerita sama saya punya family semua, dia orang pun terkejut. Oh, you sudah nak bersara. Dia orang pun terkejut dan saya cakap yes, because saya kena bersara, then I have to move forward to my coaching yang itu benda. Dan dia orang pun rasa terkejut, dan baru slowly 1-2 hari lepas baru dia orang okey. Oh, ambil masa juga Kalau saya pun terkejut juga tu. Macam mana dengan you punya teammate? Macam you punya I tahu you ada satu persahabatan yang baik dengan Nauraj dan juga mungkin pegawai yang dah lama dengan you, jaga you kan, selain pada coach you. Apa respon mereka? Respon terkejut juga. Terkejut juga. Saya cakap saya nak bersara few more weeks. Dia orang cakap, betul tak you nak bersara? Dia orang punya perasaan macam ni. Sebelum ni pernah tak you ada buat perkara yang macam saya nak bersara lah? Ada pernah kongsi macam tu tak dengan mereka? Dulu pernah, tapi dia orang encourage saya come back one more time to Olympic Games. Then I promise them I will come back one more time Olympic Games. Then I make it. Boleh nampak dengan jelas daripada you punya air muka happy lah. You macam tak sabar untuk melangkah ke satu journey yang baru sebagai coach. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa you punya excitement, keterujaan you untuk jadi coach. Macam you kata you biasanya coaching budak-budak kan, sekarang you nak pergi ke high level sedikit. So daripada pengalaman you ada 3 penampilan Olimpik kan? So boleh kongsikan apa yang you boleh tawarkan kepada atlet-atlet, orang kata untuk cungkil bakat baru lah dalam arena sukan lompat tinggi ni. Saya akan share saya punya experience bagi dia orang. Saya tak akan simpan saya punya ilmu semua. Saya akan share bagi dia orang. Saya nak dia orang belajar macam mana dia orang nak itu pergi high level competition itu dekat tahap tu. Saya akan share untuk junior semua lah. Macam kalau kita lihat atlet-atlet yang elite ni, mereka memang ada jatuh bangun dalam career lah. Contoh macam Datuk Lee Chong Wei pun bukan sentiasa berada di atas, dia pun ada zaman dia jatuh juga. Kita boleh contohnya macam waktu dia terpalit dengan isu doping. So how dia come back? So macam mana pula dengan you Hak Wei? You punya perjalanan career, boleh tak you kongsikan sedikit? Sebab tu saya terlalu banyak injury sebelum tu. I very fed up with my injuries because sebab saya jatuh ialah saya punya injuries. Macam 2014 saya punya muscle memories itu rated memories tu muscle torn dekat sini hip 1 bulan sebelum Commonwealth Games. At least sebelum tu saya memang target Commonwealth Games, saya nak dapatkan medals. Itu antara momen yang mungkin sedikit menghampakan you lah. Macam mana dengan kejohanan yang you takkan lupa bagi impact yang positif to your career? Saya kalau itu memory yang cantik itu yang saya first time qualify Olympics 2008. Sebab tu first time saya qualify Olympic Games by merit, by boleh cakap underdog masa tu. Ingat tak masa tu you buat lompatan berapa? 227. 2.27. Ya. Wow. Bukan senang untuk dapat secara merit kan? Yes. Okey, best advice yang you pernah dapat daripada you punya senior-senior ataupun mungkin you punya supporters? Diorang sampai senior bagi saya tu benda ialah train hard and smart and no shortcut. Oh, maksudnya apa tu? Try hard, Train hard and smart and no shortcut. No shortcut. Ya. Contoh dia macam jangan skip training ke macam mana? Ya, tapi skip training. Kita punya training Jangan ada jangan tipu. Macam kita ada training kadang-kadang ada 5 set, dia buat 4 set. Macam tu. Oh, so kalau coach kata kena lari 5 kilometer, you kena lari 5 kilometer juga. Yes. Maksudnya disiplin lah. Yes. Okey. So apa you nak bagi advice dekat you punya junior-junior? Bagi saya pun sama juga lah. Ini benda itu benda yang paling penting sah, basic. Paling basic lah. Yeah. Mereka kena ikut. Yeah. Kalau tak cukup basic, memang tak boleh pergi jadi atlet yang elite lah. Yes. Okey, alright. Seterusnya,
Semasa Hak-Wei umumkan persaraan kan, Hak-Wei ada sebut tentang nak buat akademi. So boleh kongsikan sedikit tak daripada coaching, Hak-Wei akan fokus on akademi ni. Akademi ni akan tawarkan apa? Akademi ini saya belum jalan lagi. I just ada saya punya plan sendiri. Ini akademi ialah untuk saya plan untuk bukan high jump saja. Maybe ada sprint, jumps and cross. Sekarang saya akan start slowly untuk jump saja, tapi bukan sekarang saya akan planning untuk tahun ni atau tahun depan saya akan start macam ini. Excited untuk buat satu langkah baru dalam hidup you? Yeah, very excited. Sebab ini chapter ialah chapter baru. Itu memang banyak challenging depan. Saya kena fikir sebab saya suka challenging sebenarnya benda. Sebab ini baru punya benda, saya akan ada experience baru lah. Saya kena lari kosong, kena start lari kosong. Start pada kosong. Yeah. Tapi you punya experience ada 1,000. Baik, terima kasih kepada Lee Hak-Wei. All the best kita ucapkan kepada Lee Hak-Wei untuk langkah you yang baru dalam coaching dan juga dalam akademi. Kita juga nak ucapkan terima kasih kerana always bagi satu tempat yang istimewa kepada Astro Arena. Sentiasa bagi support yang terbaiklah kepada Astro Arena. Terima kasih Lee Hak-Wei. Selamat bersara dan all the best untuk new journey. Thank you.